Zee. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Zee. Ada orang lain? Tak. Dia buat? Dah masuk lagi ke? Dia buat sikit lagi. Sekejap Zee. Tapi dalam sekejap pun dah 6.35 dah. Ada sejak gitu. Macam mana kau? Rumah? Rumah kat mana? Kau Selangor eh? Kau Selangor. Dah balik rumah kali ni. Minggu ni balik kot. Tengok Ni balik. Balik ke? Kecil gitu lah. Memang gitu ada. Dia tahu dah, dia punya rutin dia tahu dah. Masing-masing cara masing-masing lah. Yalah Zee. Baik. Kejap Zee. Aku... Okay. Saya molek ada bunyi kau. Oh, okey. Bunyi tak? Bunyi kot dia. Sikit-sikit je. Sikit-sikit. Dia kepit kot. Sekejap lah. Ada bercek. Nak Kepit dia punya wire. Wire tu tak ada serabut.
Kan Kena free gitu. kena bagi free kan. Kadang panjang sangat pun tak boleh juga. Kalau dia panjang sangat tak boleh habuk, maksudnya aku aku lipat tu, itu something wrong lah kan. Itu kena Baik gulung lepas tu pakai kabel tie ke benda ke ikat molek. dekat molek. Getah ke. Betul lah. Dah kuat gitu lah. Tapi kadang-kadang so nak macam mana bunyi kau ni? Suara je lah, biar ada sikit. Dia macam mic dah molek ah. Ramai dah pun molek lah. Okay, aku tukar Okey, clear. Okay, Sal. Assalamualaikum, Sal. Sal dah ada tu, Sal. Okay. Maaf terlambat sikit. Okay. So, Okay, Sal ready, dah Sal? ready ya, Sal? Dah ready. So, ada kena masuk kerja pagi ni kan, Sal? Sal kena masuk kerja kan? Kejap lagi. Okay. Mulakan majlis dengan saya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil. So kita pendekkanlah, kita buka majlis kita dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So hari ni kita mula surat 9 kan? Ya, surat 9 kan? Ayat Saya baca dulu tak apa sampai ayat 60 ni. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Terjemahan 58. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, yakni Baitul Muqaddis, maka makanlah dengan nikmat pelbagai makanan yang ada di sana sepuas-puasmu, dan masuklah pintu gerbangnya dengan bersujud, yakni tunduk, dan katakanlah, bebaskanlah kami daripada dosa-dosa kami, nescaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah kurnia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. 59. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka daripada langit kepada orang-orang yang zalim itu kerana mereka selalu berbuat fasik. 60. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Setiap suku daripada 12 suku kaum Bani Israel, sebagaimana yang tersebut dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 160.
Maka makan dan minumlah daripada rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan membuat kerosakan. Subhanallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak يخرج لنا مما تنبت الأرض من بعدها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر. Betul tak? Okay, betul. Ya. اهبطوا مصرا فإن لهم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي. Nabi ke Nabi? Nabiyin. ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Maksudnya 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan dengan hanya makan dengan satu jenis makanan sahaja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan dari bumi seperti sayur-sayuran, timun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Dia Musa menjawab, adakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti daripada sesuatu yang baik? Pergilah ke pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa cacian dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan daripada Allah. Hal itu terjadi kerana mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu kerana mereka derhaka dan melampaui batas. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul-Azim. Terima kasih ya sahabat Quran. Minta diri dulu. Assalamualaikum. Allah jumpa besok. InsyaAllah jumpa besok. Okay, bos baca dulu bos. Okey, saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Okey, saya ulang balik. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabi'in was-sabi'ina man amana billahi wal yawmil akhir وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا أتتخذنا خزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Okay, maksud ayat dia 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in. Sabi'in ialah umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang mengetahui adanya Tuhan Yang Maha Esa dan mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. Sesiapa saja dalam kalangan mereka yang beriman kepada Allah dan pada hari akhirat dan melakukan kebajikan, mereka akan mendapat pahala daripada Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 63. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu
seraya berfirman, berpegang teguhlah dengan apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. 64. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan kerana kurniaan Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk golongan orang yang rugi. 65. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran itu di antara kamu pada hari Sabat. Hari Sabat ialah hari Sabtu, hari khusus bagi orang Yahudi untuk beribadah. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kera, betul-betul menjadi kera sebagai kutukan Allah. Sebahagian mufassir memberi maksud memiliki sifat-sifat seperti kera. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. 67. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kami agar menyembelih seekor lembu betina. Mereka bertanya, adakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Hikmat Allah menyuruh menyembelih lembu ialah agar hilang rasa penghormatan mereka kepada patung anak lembu yang pernah mereka sembah. Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. 68. Mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang lembu betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahawa lembu betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. 69. Mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahawa lembu itu adalah lembu betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Subhanallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lambat tuan. Lambat sikit dia. Okey, Pau. Okey, saya pula baca dulu. Silakan. Buku surat sebelah. mute tu. Oh, kejap. Mute. Mute. Okey. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. Betulkan balik. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول tushi ya. Nampak macam tusi kan? Sorry ya. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. Kun. Okay.
Betul kan balik? Wallahu mukhrijum ma kuntum. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Okey, Yati. Terjemahan 70. Mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang lembu betina itu, kerana sesungguhnya lembu itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki, nescaya kami mendapat petunjuk. 71. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, lembu itu adalah betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sihat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan mereka hampir tidak melaksanakan perintah itu. 72. Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu sudah menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. 73. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bahagian pada lembu itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal daripada batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya.
Dan ada pula yang meluncur jatuh kerana takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. 75. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan daripada mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi di Madinah yang mengubah-ubah isi Taurat, terutamanya mengenai Nabi Muhammad SAW. 76. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, adakah akan kami menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Di dalam Taurat diterangkan tentang Nabi Muhammad SAW yang akan datang sebagai Nabi terakhir. Tetapi keterangan itu disembunyikan oleh orang-orang Yahudi kerana takut akan memakan diri mereka sendiri. Astagfirullahalazim. Okay, Nasir pula. Nasir, sambung. Satu muka lagi. Nasir, sambung satu muka lagi, Nasir. Satu dia. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما تسرون وما يعلنون. Yusirru. Apa? Yusirru. Ya. Ya. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. أياما وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. Tukar tak berapa sihat hari ni. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. Dudah. Kali ya. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله أهدا
فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين ويقولوا للناس Ni waqulu. Dia tak ada ni wayaku. اليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم منكم وأنتم معرضون. 7. Dan tidakkah mereka tahu bahawa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? 7-8. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini daripada Allah, dengan bermaksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka kerana tulisan tangan mereka dan celakalah mereka kerana apa yang mereka lakukan. Dekat mana buku 7? Memalsukan dan mengubah ayat untuk kepentingan dan keuntungan. 80. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari sahaja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji daripada Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? 81. Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. 82. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya. 83. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji daripada Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah solat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebahagian kecil daripada kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Astagfirullah. Okey, alhamdulillah.
dia lupa tajwid. Saya ada tertarik dengan satu perkara berkenaan dengan yang isu apa ni, kita wakaf ada dua tempat yang kena wakaf tu kan. Saya ambil satu contoh yang saya baca tadi. Mana saya baca tadi? Saya baca muka surat apa kan? Satu. Buku surat 11. Buku surat 11 kan saya. No, I mean yang saya kena baca buku surat 11 sih. Sekejap, saya ada isu tentang hijau. Okey. Baris 3 daripada atas. Wala taskil haus. Wala taskil haus. Kan? Dia kena bunyi wala tasqil har. Kena bunyi sa tu biar itu sentuh gigi kat atas, dua gigi kapak kat depan. Okey, betul. Harus. So dalam satu pelajaran apa ni, Iqra buku 1 buku 6 ni, dia ada satu topik tu, yang topik ni dia punya dia sebut wakaf dengan dibunyikan dua huruf sakinah tanpa mad. Yang pertama bunyi contoh kat sini wal fath, yang pertama bunyi ta yang asal, dan ha yang sakinah baru kerana wakaf. Okey. Sekejap, saya nak cakap dua huruf sakinah. Maksudnya dia nak beritahu dibunyikan dua huruf sakinah tanpa mad. Okey, samalah apa yang kita baca tu. Okey. Itu isu. Jadi yang kadang-kadang yang hujung-hujung tu kita tak bunyi kan. Wala taskil haus. Kita sa tu susah nak sebutnya. Sa mati bunyi as. Jadi al-haus yang hujung-hujung tu lah, seolah macam kita tak bunyi. Contohnya wal fath ataupun wal fath ataupun wal fatu. Mana satu? Atau wal fajr. Kalau qalqalah tak apalah, wal fajr. Lepas tu ra mati bunyi r, wal fajr. Ashr. Dia selalu ada bunyi benda-benda macam tu, tapi hukum dia hujung dua wakaf hukum dia. Tapi dia punya isu dia adalah hujung-hujung dia tu tak dengar, kadang-kadang tak dengar, seolah macam kita tak sebut. Jadi kita kena ditegur. Tapi kita perasan dah sebut. Macam semalam saya bergaduh dengan anak murid saya. Dah sebut belum? Dah lah ustaz, dah sebut lah ni, berkali-kali dah saya sebut. Saya tak dengar pun. Macam itulah maksudnya. Kalau bersemuka pun nampak. Yalah. Tapi kalau online ni payah nak dengar bunyi kita. Itulah saya nak cakap. Tu. Jadi maksudnya isu dia kat situ lah. Nak beritahu satu isu macam tu. Maknanya pada online dia kita tak apa, kita kata dia tak sebut. Padahal dia dah sebut berkali-kali. Sampai dia marah kat kita. Berapa kali aku nak sebut. Okay. Alright. So ada tajuk lain lagi. Kalau wal jismi, kalau nak wakaf jadi mana? Wal jism. Macam jisim lah kan? Wal jism. Tapi kalau kita lancarkan dia wal jism. Tapi kita tak boleh laju. Sebab Ming boleh dengar kalau wakaf macam tu. Kalau sah payah nak dengar. Ya. Kalmuh. Jadi kalmuh. Tapi asas dia wakaf tu kita satu-satu lah. Tak boleh lancar sangat lah. Ya. Al-Ba's. Tunjukkan dua wakaf. Wakaf dengan dibunyikan dua huruf sakinah tanpa mad.
Okey. So insya-Allah Bilqis ta. Kalau qalqalah tak apalah. Wakaf kan? Dua wakaf yang sama. Tapi kalau yang tak ada wakaf, tak ada mim, susah sikit. So isu kat situ lah. Okay, next. Ada lagi bos? Apa-apa ya bos? Tajuk ya bos? Okey, memanglah wakaf tu biasa dengar tak bunyi. Dia punya last sekali sepatutnya kena bunyi at least separuh daripada dia punya sifat tu. Sebab tu tadi internet tadi tu saya pun hilang power baca tadi tu tak dengar ayat mana dah saya dengar power baca tu kan. Iyalah. Ayat yang daripada atas 2, 4, 6, 8, 9 kan. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma' kan. Yang bab yashaqqu tu tak dengar hilang. Tiba-tiba bunyi fa yakhruju minhul ma' tu ya. Kalau mula-mula ada masalah sikit nak sebut yashaqqaqu tu kan. Kali dua tu langsung tak dengar. Kami dengar wa yakhruju minhul ma' je. Okey. Tapi okey, kebetulan al-ma' tu kita wakaf, kita akan kalau kita baca 6 harakat, kita baca 4 harakat, kita wakaf dengan 6 lah. Betul tak? Minhul ma' tu. Is it? Ya, betul. Ma'. Tapi kalau baca 2 sekali pun kita baca minhul ma', kita wakaf dengan 6 ya. Betul tak? Lamma yashaqqaqu. Okay. Alright, tadabbur dengan talk pun ada juga situ Pak. Kadang-kadang kita tersasul, confuse kan. Ya. Ta jumpa to, ta to. Kalau to jumpa ta, tot. Yalah, Lidah al-fatah ta. So yalah. Betul. Alhamdulillah. Okey, asbabun nuzul tu tadabbur. Berkisah tentang umat Nabi Musa yang degil cerewet. Masa lagi umat Nabi Musa kan. Taurat pun dia ubah, dia haidkan bahagian kemunculan Nabi Muhammad. Maknanya Taurat tu daripada zaman Nabi Musa lagi sampailah sekarang. Maknanya kemunculan Nabi Muhammad tu memang dia ubah lah ke macam mana? Ya, dia haid. Dia haid lah. Keterangan itu disembunyikan oleh orang Yahudi yang takut makan diri sendiri. Maknanya yang betul-betul genuinnya yang mula-mula je lah. Macam edisi pertama lah. Edisi pertama masa Nabi Musa ada tu lah. Ke macam mana? Masa terima dengan Jibril tu lah. Yalah. Masa tu je lah. Lepas tu dia diubah. Sampai sekarang macam-macam wasi dia. So Yahudi Nabi Musa lah Ya. Kalau kita tengok sini yang 35 tu yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi di Madinah. Maksudnya dia nak bertapak di Madinah daripada awal lagi. Yang keturunan Nabi Yaqub yang kita baca semalam. Ya. Taurat. Hari lain tak apa tu kan. Saya pun dah putus-putus hari ni. Ya. Nak sesal baca tadi pun putus-putus. Tak tahu yang dengar itu.
tadabbur tu, yang lembu betina tu last kali tu mereka bunuh juga kan, korban juga kan, Bunuh je. mereka korban lah tu. Ya, Tapi korban. yang dikata tu yang hidup balik tu apa dia? Hidup balik lembu tu ke hidup balik manusia yang dah mati? Manusia dah mati. Ayat 73 tu, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bahagian daripada lembu itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Adakah sebab menuzul ini, Pak? Ayat 76 ada asbabun nuzul, 71 tak ada. 73 tak ada. 71. Dia kalau ikut riwayat dia Ji, ada 2 orang bergaduh. Tu seorang kena bunuh. Lepas tu dia bertelagah lah yang mana bunuh tu. Lepas tu itu yang tu ayat ni. Lepas tu dia ambil bahagian ekor lembu tu, dipukul, hidupkan. Jadi orang tu hidup sekadar untuk beritahu siapa yang bunuh dia, lepas tu dia mati balik. Ni masa zaman Nabi Musa kan? Ya, zaman Musa. Ni selepas mereka bunuh lembu tu kan? Tapi asbabun nuzul ni adalah masa kehidupan Rasulullah je kan? Kan? Masa ayat turun ayat Quran, asbab ayat tu Quran, masa Rasulullah, bukan, tak ada kait dengan Nabi Musa lah kan? Contohnya ayat 76 ni, dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata kami telah beriman. Jadi asbabun nuzul ayat 76 ni, Mujahid menjelaskan ayat ini diturunkan berkenaan dengan penyesalan orang-orang Yahudi atas bocornya rahsia isi Taurat sehingga diketahui Rasulullah saat perang dengan Bani Quraizah. Rasulullah berdiri di bawah benteng mereka dan bersabda, wahai para saudara kera, para saudara babi dan para penyembah tauhid. Para pemimpin Bani Quraizah berkata, siapa yang memberitahu kepada Muhammad tentang semua ucapan itu? Mengapa kalian memberitahu kutukan Allah itu sehingga orang-orang Islam dapat mengalahkan hujah kalian? Hadis riwayat Ibnu Jarir. Itu dia punya asbabun nuzul lah. Taurat bocor sampai Rasulullah tahu. Padahal Rasulullah sasar ada ayat daripada ayat sebelum ni, surah Al-Baqarah kan ada kan, kera lah apa benda tu kan. Ya. Yang turun pergi itu hari apa? Hari Sabtu. Rasulullah berdiri di bawah benteng mereka dan berkata, wahai saudara kera, para saudara babi dan para penyembah tauhid. Jadi Rasulullah selamba je sindir kaum Yahudi ni kan. Itu perang tu Ya? Perang apa tu? Bukan perang. Dia tak sebut perang. Sekejap ya. Bani Quraizah. Saat perang dengan Bani Quraizah. Perang apa tu? Perang Nak cari je. maknanya Bani Quraizah tu Yahudi lah kan. Dia ada 2-3 kan masa tu. Quraizah, Qainuqa. Qainuqa. Tak ingat sejarah. 70. Ini bukan yang kita belajar dulu kalau dia kata 4 atau 5 bukan. Ya. Aduh. Ingat tak ingat sih. Maafkan saya. 77. 76.
Orang Yahudi sekarang ni masih beribadat hari Sabtu lagi dia orang kan? Apa? Tahu tak? Orang Yahudi. Dia tahu ke? Hari Sabtu dia orang. Hari besar dia. Kita hari Jumaat kan? Sayyidul Ayyam. Dia orang hari Sabtu Kristian hari Ahad kan? Kristian hari Ahad. Yahudi Sabtu. Masih sampai sekarang lah. Tak pasti sih. Yang dia meratap kat dinding apa tu? Wailing Wall. Apa? Kalau tengok ni ayat mana ni? Ayat tadi 65. Hari Sabat kan? Hari Sabat, hari Sabtu, hari khusus bagi Yahudi untuk beribadah. Sebab tu dulu yang dia orang turun pergi ke laut tu hari Sabtu tu kan? Tak ingat aku. Pelatih cari betul. Kalau ayat 74 ni, kalau Quran satu lagi, dia huraikan tentang menjauhi hati yang mati, ya, penyucian diri. Macam tu lah. Dan kitab tafsir banyak lagi kot keterangan dia. Tafsir banyak lagi kot. Order banyak di kitab tafsir apa? Tak, saya tak ada kitab tafsir. Saya ada Al-Quran yang dia tulis tu Al-Haramain, tafsir ringkas ayat-ayat pilihan. Tafsir ringkas ayat-ayat pilihan sih. Ikut tema, dilengkapi tema mengikut ibadah, muamalah, akidah, kisah Nabi dan Rasul, sirah Nabi Muhammad, Asmaul Husna, terapi Quran, bersumberkan hadis sahih dan kitab tafsir muktabar. So, dia cuma banyak kot haji. Banyak sangat. Lepas tu dia ambil pilih-pilih dalam satu muka surat tu satu topik. Jadi topik yang kita bincang tak ada kaitan. Okey, 6.30 dah. 7.30 dah. Okey. Alright, tutup majlis Kita sudahi dengan doa tilawah, tasbih kepada dan salawat. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih semua. Minta maaf lewat. Tak apa. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, bye. Terima kasih semua. Alright.